Okey, baiklah. Kita dah selesai masukkan semua indikator yang ada di dalam BBMA. Kita dah jadikan dia template, kita dah jadikan dia profile. So sekarang kita akan pergi ke perkara yang berikut, iaitu perincian berkenaan dengan kegunaan-kegunaan indikator yang ada di dalam teknik BBMA. Okey, kita buka satu chart kosong yang baru. Kita buka, tak kisah, kita buka chart EU pun boleh, dan kita nak masukkan indikator kita yang pertama. Indikator kita yang pertama adalah Bollinger Band. Okey, tadi kita dah belajar macam mana nak masukkan setting dia. Okey, kita masukkan setting dia. Standard Bollinger Band. Yang bezanya cuma adalah warnanya saja. Okey, Bollinger Band ni. Pertama-tama sekali bila kita buka indikator Bollinger Band ni, kita nampak ada 3 line yang mewakili Bollinger Band ni tadi. Bollinger Band ni tadi ada 3 garisan. Dan garisan ni tadi bergerak ke atas, ke bawah, terbonjol, dia nampak macam kembung, kemudian dia jadi sempit, kemudian dia macam mendatar, nampak macam tegak, macam condong ke bawah. Ketiga-tiga line ni tadi. Ya. Semua bentuk-bentuk yang dipamerkan oleh Bollinger Band ni tadi semuanya menggambarkan sesuatu. Dia memberitahu kita sesuatu. Okey, sebelum tu kita kena kenal dulu apa nama line-line yang ketiga-tiga ni tadi. Okey. Line yang pertama yang dekat atas sekali, ini kita sebut top BB. Okey. Dan yang tengah ni tadi, sebab dia duduk kat tengah, kita panggil dia middle BB. Mid ataupun kita sebut dia mid BB. Dan yang kat bawah, lower BB. Okey. Ini adalah top BB, middle BB ataupun mid BB, dan ini di bawah kita panggil lower BB. Okey. Dan kita boleh perasan ya, garisan tengah ni tadi, garisan yang tengah ni tadi, seakan-akan menjadi sempadan di antara bahagian yang atas dan bahagian yang bawah. Okey, ini sangat penting ya, sangat penting kita kena faham fungsi Bollinger Band ni. Kita kena faham. Line tengah ni tadi dia memisahkan bahagian yang atas dan bahagian yang bawah. Okey, jadi Bollinger Band ni tadi dia mewakili bahagian yang atas ni tadi daripada middle BB sehingga ke top BB ni tadi, dia mewakili kawasan-kawasan ataupun yang kita sebut zone buy. Buying zone. Daripada middle BB ke top BB. Ini adalah zone buy. Dan daripada middle BB ke lower BB, dia mewakili zone yang dipanggil zone sell. Selling zone. Ataupun kawasan jualan. Okay. Atas buying zone, bawah selling zone. Okay. Dan price. Bollinger Band ni dia akan mengikut price. Bollinger Band ni tadi dia akan mengikut price. Kalau price tu naik ke atas, Bollinger Band tu pun akan tegak ke atas. Bila price turun ke bawah, Bollinger Band tu condong ke bawah. Kita nampak kita boleh nampak. Dan kalau sekiranya price tu tidak naik, tak turun ataupun dalam keadaan sideways, dalam keadaan ranging, kita boleh nampak top BB dengan lower BB ni tadi berkeadaan macam mendatar. Kita boleh nampak beza antara dua keadaan. Ini adalah satu keadaan. Ini adalah satu keadaan di mana keadaan sideways berlaku. Okey. Daripada sini sampai sini, kita nampak price bergerak dalam range yang kecil. Sedangkan di sini, kita nampak price bergerak dalam range yang besar. Ya, semasa dia menegak naik ke atas. Dan kita nampak Bollinger Band ni tadi, masa di tengah bergerak kuat naik ke atas, bentuk Bollinger Band dia berbentuk seperti ini. Dan semasa dia tidak ada kenaikan yang kuat atau penurunan yang kuat, dia seolah-olah mendatar saja. So ini bentuk Bollinger Band yang biasa kita nampak. Ini satu lagi keadaan, ya. Di mana keadaan yang kita tak nampak pergerakan. Ya. Keadaannya mendatar. Kalau dibandingkan dengan keadaan yang macam ni. Ya, keadaan yang mendatar. Di masa keadaan mendatar ni tadi, kita tahu Bollinger Band memberitahu kita sesuatu. Ketika dia kembung macam ni, ataupun yang macam ni, dia memberitahu kita sesuatu. Ini ketika dia naik. Ketika turun juga ada keadaan yang sama. Ya, ketika turun, kita nampak Bollinger Band tu bentuk dia kembung macam ni, ataupun kita kata dia dalam keadaan menurun.
ni dalam keadaan menegak, ni dalam keadaan mendatar. So, basically, Bollinger Band, kita selalu akan jumpa keadaan-keadaan yang macam ni. Kita akan jumpa keadaan yang semasa menurun, kita akan nampak Bollinger Band dia kembang. Ketika dia tidak ada momentum, tidak ada kekuatan, tidak ada pergerakan, tak naik, tak turun, dia mendatar saja. Dalam pergerakan yang kecil, kita nampak Bollinger Band dia mendatar saja macam ni. Ini satu keadaan lagi. Dan lagi satu keadaan dia momentum yang kuat menaik. Ini momentum kuat menurun. Ini momentum kuat menaik. Juga Bollinger Band tu berkeadaan sama seperti ini. Ya. Selain daripada keadaan-keadaan yang seperti ini, kita katakan dia mendatar. Ini adalah keadaan menegak, ini adalah keadaan menurun. Ini adalah keadaan yang mendatar. Kita tukar color dia bagi lain sikit. Okey. Keadaan yang mendatar. Okey. Keadaan mendatar. Kita tak nampak dia BB ni tak berbentuk seperti ini. Keadaan menaik dan mendatar berbeza. Masa turun dan masa naik, keadaan dia lebih kurang sama. Dia maknanya Bollinger Band tu terkembang. Sedangkan masa tidak ada pergerakan, Bollinger Band tu berkeadaan flat saja. Okey. Kita dah tahu ini adalah top BB, ini adalah mid BB dan inilah lower BB. So function dia apa? Kita boleh nampak berkeadaan menegak, berkeadaan menurun, berkeadaan mendatar, kita nampak. So function dia apa? Top BB ni tadi. Top BB, middle BB dan lower BB. Dia merupakan support and resistance yang bergerak. Support dan resistance yang bergerak. Untuk bahagian yang atas, top BB ni tadi, dia lebih menjadi kepada resistant ataupun seumpama macam bumbung. Kita nak naik, kita duduk dalam rumah, kita nak naik ke atas, nak pergi ke atap, kita ada ceiling. Kita kena tempuh ceiling dulu, kita kena pecahkan ceiling baru kita boleh naik ke atas daripada ceiling. So, top BB ni tadi dia function dia macam tu. Dia menjadi penghalang kepada price ni tadi untuk naik lebih jauh. Okey? Dia menjadi resistant. Sedangkan yang bawah ni pula, lower BB ni, jadi dia menjadi lebih kurang macam lantai ataupun support area. Okey, dia menjadi support area. So price selalunya berada di dalam range itu. Dia berada di dalam antara top BB ke lower BB. Okey, dan yang tengah-tengah ni, yang paling mustahak adalah mid BB. Mid BB ni merupakan sempadan kepada kedua-dua zone ni tadi. Kita dah tahu ni ada zone buy, ini adalah zone sell. Sebelum dia nak pergi ke zone buy daripada keadaan di dalam zone sell, contoh macam ni, dia berada di dalam zone sell. Ya, contoh berada di dalam zone sell, dia nak melepasi mid BB ni dulu sebelum pergi ke zone daripada zone buy dia nak pergi ke zone sell, dia kena tempuh dulu. Dan ini adalah satu batu penghalang kepada price untuk turun. Tak dapat tidak, dia akan ada efek dia dekat situ. Dia umpama macam sampai ke traffic light. Kita sampai ke traffic light, kalau lampu merah tentu kita berhenti. Kalau lampu hijau, kita memang terus laju lah. Tapi kalau lampu tu kuning ke macam tu, kita pasti akan berhenti dulu. So traffic light, line tengah dia ni macam lampu kuning ataupun lampu merah. Ya, dia sama ada dia akan berhenti ataupun dia akan berhenti sekejap dan kemudian baru dia turun. Jadi kita nampak ni berada dalam zone buy. Dia turun tak lepas, dia naik balik. Turun beberapa kali dia test. Penyudahnya dia break juga. Okay? Dia nak turun atau naik, dia kena tempuh dulu line tengah ni tadi. Sampai kat line tengah tadi tu, dia pasti akan ada macam take a break sekejap. Dia berhenti sekejap, sama ada dia berhenti sekejap untuk terus sambung turun ataupun nak sambung naik balik dan sebagainya. Tapi bila dia sampai kat line tengah tadi tu, pasti ada efek dia. Ya, kita boleh lihat banyak kali kat situ. Bila dia sampai kat mid BB tu, dia beberapa kali dia cuba melepas, dia tak lepas. Dia lepas, dia nak turun pun sama. Dia dah turun pun beberapa kali dia test kat situ untuk naik balik tapi tak lepas. Kita akan jumpa banyak kes yang macam tu. Dia dah naik, dia nak turun bawah, dia tempuh mid BB tak lepas, dia naik balik, tendang balik. Situ keadaan dia, macam tu keadaan dia. Ni dia nak naik, dia try mid BB tak lepas. So mid BB ni adalah satu line yang sangat penting, sangat penting. Sebab dia merupakan satu sempadan di antara zone buy dengan zone sell. Dia nak pergi ke zone yang baru. Daripada keadaan sell, dia nak pergi masuk ke zone buy. Daripada zone buy nak masuk zone sell. Dia kena lepas line ni tadi. Dan selalunya dia nak melepasi line ni tadi, dia kena ada pergerakan yang kuat. Dia kena ada pergerakan yang kuat. Ya, dia kena ada satu move yang
besar ataupun momentum yang kuat. Okey? Dan bentuk-bentuk yang kita sebutkan tadi, bentuk menegak, bentuk mendatar ni tadi, kalau kita perhatikan, dia memberitahu kita sesuatu. Dan dia berkait dengan asas BBMA. Iaitu asas BBMA, kita kata candle tak boleh berada di luar bibi. Candle tak boleh berada di luar bibi. Kalau candle berada di luar bibi, apa akan berlaku? Kita ada dua kemungkinan dekat sini. Kita ada dua keadaan. Di mana kalau candle berada di luar bibi, yang pertama, di luar bibi yang sedang menegak ataupun menurun. Ingat tu candle berada di luar bibi yang menurun atau menegak. Itu satu keadaan. Sebab dia punya efek dia adalah sama. Keadaan yang pertama adalah candle yang close di luar bibi. Kita besarkan sikit. Candle yang close di luar bibi yang menegak sama dengan candle yang close di luar bibi ketika menurun. Yang menegak dan yang menurun ni tadi, kalau candle close di luar bibi, dia memberi maksud yang sama. Iaitu, dia memberitahu bahawa ada momentum yang kuat. Ada momentum yang kuat untuk naik ataupun untuk turun. Jadi, kita kena faham itu. Sebab lagi satu perkara, iaitu ketika candle close di luar bibi yang sedang mendatar, dia memberitahu maksud yang lain. Dia memberitahu maksud yang lain. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh, ini ketika bibi yang mendatar. Ini bibi yang menegak. Kita tengok candle yang close di luar bibi bermaksud ada momentum. Dia nak meneruskan perjalanan. Candle yang close di luar bibi ketika condong ke bawah, dia nak meneruskan perjalanan. Tetapi kalau semasa dia mendatar, candle close di luar bibi, dia tidak akan sambung perjalanan tetapi dia berpatah balik. Candle yang close di luar bibi, dia akan patah balik. Sekurang-kurangnya, ini prinsip Bollinger Band yang kita kena ingat. Dua keadaan ni, iaitu ketika bibi menegak, very clear. Kalau bibi menegak ataupun condong, candle yang close di luar bibi, dia nak sambung perjalanan. Kalau dia close di luar top bibi, maknanya dia nak naik atas lagi. Kalau dia close di luar bibi, di lower bibi, maknanya dia nak sambung perjalanan untuk turun. Keadaan bibi yang menegak ataupun menurun, menegak, menurun, candle close di luar bibi. Candle yang mula-mula sekali close di luar bibi ini kita namakan dia sebagai candle momentum. Ini adalah candle momentum yang kita namakan candle momentum. Dia memberitahu kita bahawa momentum untuk pergi tadi tu ada. Dia boleh pergi lagi. Dia boleh pergi turun lah. Maknanya dia kalau di close di luar bibi yang sedang tegak macam ni, maknanya dia boleh turun lagi. Beberapa batang lagi dia boleh turun. Kalau dia close di luar bibi yang sedang tegak, maknanya dia ada momentum lagi untuk naik beberapa batang lagi. Okay? Contoh yang sama. Ketika menegak, ada candle close di luar bibi. Dia boleh pergi lagi beberapa batang lagi. Dia memberitahu pada kita bahawa ada momentum yang kuat. Daripada sini start dia close di luar bibi, berapa batang candle naik ke atas. Tetapi kalau bibi yang mendatar, ini keadaan yang kedua. Berbeza, sama sekali berbeza ketika bibi mendatar. Kalau candle close di luar bibi, bermaksud dia akan berpatah balik. Dia akan patah balik. Sekurang-kurangnya dia akan mencari mid bibi. Dia cucuk dan close di luar bibi. Dia akan masuk balik mencari mid bibi. Kalau dia cucuk di atas, dia akan turun balik ke bawah. Dia cucuk ke bawah, dia akan turun balik naik ke atas. Sekurang-kurangnya dia akan mencari mid bibi. Kita boleh jumpa banyak keadaan macam tu ketika bibi mendatar. Dia cucuk ke atas, dia akan turun ke bawah. Dia cucuk ke bawah, dia akan naik ke atas. Sekurang-kurangnya dia akan cari mid bibi. Kita ada 3 keadaan di mana keadaan bibi yang mendatar tu, candle close di luar bibi yang memberitahu kita market akan reverse. Okay? Ini adalah keadaan yang pertama. Di mana dia close, dia tutup di luar daripada lower bibi. Dia close di luar bibi lah, maknanya dia close kat atas pun sama, dia close kat bawah pun sama. Efek dia tetap sama. Yang ini contoh candle yang close di luar bibi. Candle close di luar bibi.
Dia cucuk dan close di luar bibi. Dia memberitahu bahawa akan ada reversal. Sekurang-kurangnya dia akan cari mid bibi. Dia akan sampai ke mid bibi. Sekurang-kurangnya dia akan sampai ke mid bibi. Ini satu keadaan yang pertama. Ini keadaan yang pertama, dia cucuk dan close di luar bibi. Dia cucuk dan close di luar bibi. Keadaan yang kedua, dia cucuk tapi tak close kat luar bibi. Contoh macam ni. Dia cucuk tapi tak berjaya close kat luar. Macam ni lah. Contoh yang macam ni. Ini contoh yang kedua. Dia cucuk tapi close kat dalam. Candle ni mula-mula dia turun dan melepasi lower BB. Berada di luar BB. Tetapi kemudian dia masuk dalam dan close di dalam BB. Candle yang ni. Ini juga memberitahu yang dia nak naik. Sekurang-kurangnya dia akan tempuh mid BB. Ya, sekurang-kurangnya dia akan tempuh mid BB. Ini satu keadaan yang lain. Dan satu lagi keadaan adalah yang ni. Dia hanya sentuh sahaja. Dia hanya sentuh top BB ataupun sentuh saja lower BB. Tetap dia akan turun juga. Sekurang-kurangnya dia akan cari mid BB. Okey. So kita ada 3 keadaan ini semasa BB mendatar. Ini semua adalah prinsip Bollinger Band. Kalau kita tak ada indikator yang lain pun, hanya dengan berpandukan kepada prinsip ni saja pun kita dah boleh trade dah. Kalau kita jumpa keadaan macam ni, close di luar BB, tak ada MA, tak ada MA50, tak ada MA5, tak ada MA10. BB mendatar, kita jumpa, ada candle close di luar BB, kita tahu dia akan patah balik mencari sekurang-kurangnya TP kita dekat mid BB. Ini keadaan yang pertama, ini keadaan yang kedua, dia cucuk dan jarum saja tinggal, body kemudian dia close kat dalam BB. Juga memberitahu perkara yang sama, iaitu dia akan reverse dulu. Dan satu lagi yang last, yang ketiga, dia tak lepas, jarum pun tak lepas, body lagi lah tak lepas. Dia hanya sentuh sahaja. Berlaku dekat top BB atau lower BB tetap sama. Contoh macam ni. Sentuh saja dia akan naik balik. Okey, macam mana kita nak bezakan BB yang mendatar ni dengan BB yang menegak? BB yang macam mana yang kita katakan dia mendatar? Ya, macam mana kita nak tentukan? Adakah BB tu mendatar ke tak mendatar ke? Cara dia tak susah. Kita tak perlu gunakan pembaris ke tali tape ke sebagainya untuk ukur benda ni betul ke straight ke, kita nak buat garisan ni betul ke straight tak straight ni mendatar ke tidak, tak perlu. Cukup sekadar kita boleh bezakan. Kalau kita boleh bezakan, yang ini kita boleh nampak tak dia berkeadaan tegak macam ni? Tentu kita nampak beza kan, keadaan ini dengan keadaan ini. Ini adalah keadaan yang jelas. Keadaan yang jelas mengatakan BB ni sedang kembang, sedang menaik. Maknanya sedang menegak. Yang ni sangat jelas kita nampak keadaan sedang menurun. Sedangkan yang ini tak nampak. Keadaan dia menegak ke, menaik ke, kita tak tahu. Dia naik ke turun ni, naik ke turun. Yang mana kita kata naik ke turun tadi tu kita tak nampak jelas nak naik ke nak turun tu. Yang itu kita consider dia mendatar. Okey, kita boleh consider dia mendatar. Dan yang mendatar ni tadi, kita tahu bahawa dalam keadaan mendatar ni tadi dia tidak ada momentum, dia tidak ada kekuatan. Dia tidak ada keupayaan untuk naik ataupun turun. Dia berkeadaan sideways. Selagi dia berkeadaan macam ni, dia akan main dekat dalam antara top dengan lower BB aja. Dan semakin panjang keadaan sideways ni tadi, pasti akan ada satu ledakan price movement selepas tu. Itu yang biasa kita tengok. Kita akan jumpa banyak keadaan di mana berkeadaan sideways yang macam ni. Lagi panjang kita jumpa ni, kita akan nampak ini kembang lagi besar. BB ni akan kembang lagi besar. Kita nak tengok macam ni je. Yang kita katakan BB tu kembang, kita nampak Bollinger Band tu, dia terbuka, atas bawah dia terbuka. Ni top BB, kita akan nampak lower BB dia terbuka juga. Dan dia punya sebelum tu panjang, dia punya sideways tu kecil je. Yang ni kita akan jumpa banyak kali. Dan kita faham bila lagi panjang benda ni, lagi panjang dia punya buka, lagi panjang dia punya sideways ni tadi, dia menandakan lagi besar dia nak bukaan ini.
Dia boleh pergi kadang-kadang sampai macam ni. Kalau ni lagi panjang. Ni top BB, ni lower BB. Ni top BB, ni lower BB. Middle BB kat tengah-tengah. Okay, kalau ini sideway kita jumpa macam ni, panjang. Lagi panjang, maknanya lagi besar pergerakan dia. Lagi panjang sideway ni tadi, pergerakan momentum selepas tu akan jadi lagi besar. Dan kita akan lihat top BB dan lower BB ni tadi terbuka, terkangkang yang besar. Kadang-kadang dia terbuka sikit je. Ya, yang biasa kadang-kadang kita jumpa terbuka sikit macam ni. Tapi kalau sideway ni panjang, yang macam ni selalunya mungkin sideway dia sikit. Sideway dia sikit je. Tapi kalau sideway dia panjang, ya, mungkin kadang-kadang lebih daripada 24 jam, selalunya bila ada news yang besar-besar. Apa news-news yang besar? News yang besar seperti NFP, ada interest rate decision, seperti FOMC dan sebagainya. Rate decision untuk semua negara. Ya. Selalunya ini adalah news-news yang ditunggu oleh traders seluruh dunia. Jadi bila dia nak tunggu tu tadi, sementara nak tunggu tadi tu dia tak trade. Dia tak trade. Jadi sebab tu pergerakan market menjadi lemah ataupun tidak ada volume, tidak ada momentum pada masa tu. Pergerakan dia jadi kecil. Ya. Jadi sideway. Sebab masing-masing menunggu news yang besar. Jadi bila news keluar, sama ada dia naik ataupun dia turun, selalunya pergerakannya besar. Sebab news-news yang besar ni tadi, bila ramai yang tunggu, dia menjadi sideway yang panjang, pasti ada pergerakan yang besar. Ya, pasti ada pergerakan besar. Dan pergerakan besar tadi tu ditunjukkan oleh Bollinger Band dengan bukaan ataupun kangkang top BB dengan lower BB ni yang cukup besar. Dia punya, kita nampak kat sini, ya, terlihat kat sini. Ini adalah pergerakan yang besar. Tengok, sini ke sini. Dia buka awal-awal tadi tu besar. Bukaan antara top BB dengan lower BB ni besar. Dia menunjukkan bahawa ada pergerakan momentum yang sangat kuat. Bila kita nampak dia close kat luar BB ni tadi, jangan kita masuk sell. Kita ikut je. Kita ikut. Daripada sini lagi dia dah tunjuk close kat luar BB yang dah mula tegak, kita tak berapa confident, kita tunggu selepas tu. Ya. Tapi apa yang kita nak bagi tahu bahawa Bollinger Band ni memberitahu sesuatu. Bila dia terkangkang, terbuka macam ni, menandakan ada momentum yang kuat. Bila dia mendata saja macam ni, dia tidak ada momentum. Okey? Itu kena faham dua perkara tu. Iaitu ketika BB menegak, BB mencuram, menurun, tegak dan menurun. Menegak dan menurun, efeknya sama. Dia menunjukkan bahawa ada candle close di luar BB yang menunjukkan ada momentum yang kuat. Tetapi sebaliknya bila BB mula mendata, ini adalah keadaan di mana tidak ada momentum pada masa tersebut. Dan price akan bermain di antara top BB, lower BB, top BB, lower BB. Okay? Sehinggalah dia mula buat momentum balik, baru akan ada pergerakan. Alright? Jadi kita kena ingat dua perkara tu tadi. Ketika menegak ataupun menurun, efeknya adalah sama, iaitu dia nak meneruskan perjalanan. Kita panggil candle yang close di luar BB ni tadi adalah candle momentum. Ini adalah candle momentum, ini adalah candle momentum. Bermaksud, namanya candle momentum. Nama ni umpama Ahmad. Nama ni umpama Abu, Raju, Aling, sebagainya. Nama ni kita bagi nama dia candle momentum ataupun CSM. Dia memberitahu bahawa ada momentum. Nama dia candle momentum, dia beritahu kita ada momentum. Okey? Tetapi hanya ketika BB yang sedang menurun ataupun sedang menegak. Sebab kalau ketika mendata, kita tak panggil dia candle, dia nama dia mungkin candle momentum sebab dia keluar di luar BB. Tetapi dia tidak memberitahu kita yang itu adalah momentum untuk turun, menyambung perjalanan turun ataupun nak naik. Ketika BB mendata, function dia bukan sebagai candle momentum. Nama dia mungkin kita boleh bagi nama momentum sebab dia duduk di luar. Tetapi interpretation dia tadi tidak sama seperti kalau dia close kat luar. Nama dia mungkin Abu juga. Tapi dia bin bapak dia lain. Yang ni nama dia Abu, bapak dia bin lain. Okey, yang ni Abu bin Ahmad. Ni Abu bin Dolah. Okey. Sebab dia tak ada momentum. Walaupun nama dia candle momentum, tapi dia bukan candle momentum. Dia tak ada momentum. Yang ini candle yang menegak ataupun yang menurun, candle close di luar BB, dia menandakan ada momentum yang kuat. Okey. Dapat tak yang tu? Okey. Saya harap kita boleh faham itu. Sebab kalau kita faham yang ni,
dah mudah sikit lah kita nak teruskan ya. Dan kita lihat ya, sebelum satu-satu perjalanan daripada nak naik ni tadi, daripada keadaan mendatar, dan kita kena tengok semua pergerakan tadi tu bermula dengan bibi yang mendatar. Bibi yang mendatar ni kita sebut dia dalam keadaan sideway. Sebelum ada pergerakan yang besar, ada sideway. Sebelum setiap pergerakan yang besar, mesti ada sideway. Dan kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Selalunya ada satu sideway. Jadi bila kita nampak sideway yang panjang macam ni, kita harus ingat balik. Oh, itu hari kita dipahamkan bahawa kalau ada sideway yang panjang, akan ada pergerakan. Kita tengok kenapa ada sideway yang panjang. Sebab selalunya sideway yang panjang ni disebabkan ada news yang besar. Disebabkan ada news yang besar, jadi orang berhati-hati, orang nak tunggu news. Orang nak tunggu news keluar, baru nak masuk position. Okay? Dan ada orang yang bila ada news, dia tak akan trade. Dia hanya trade selepas news keluar. Okay? Ada orang yang trade sebelum news keluar. Okay, jadi sebab tu satu dunia nampak benda yang sama. Kalau dia guna Bollinger Band, kalau dia tengok chart, dia akan nampak benda yang sama. Dia akan nampak market mula ranging sebab ada news. Masing-masing tengok news. Jadi sebab tu dia jadi macam semua orang berfikiran yang sama. Sebab tu market tidak bergerak. Dan apabila news keluar saja, dia meletup naik ke atas ataupun meletup turun ke bawah. Dan bila dia terbuka ke atas, dia naik ke atas, Bollinger Band ni akan ikut price tadi. Sebab tu dia akan mula kembang. Dia akan jadi kembang. Okay? Dan bila ada pergerakan yang besar, dia tak boleh naik terus naik. Dia pasti akan ada berlaku dia macam orang juga. Dia bercakap lama-lama pun dia kena berhenti berehat. Ataupun kita bawa kereta lama-lama, sebelum kita sampai ke tujuan kita, mungkin kita berhenti dulu kat R&R. So ini kita boleh katakan selepas satu kenaikan yang besar, pasti akan ada satu sideway. Sebelum dia nak teruskan perjalanan naik ataupun nak turun. Okey, semua pergerakan akan dimulakan dengan satu sideway. Ini nak naik, ada sideway dulu. Ini nak naik, ada sideway dulu. Ya, ini nak naik, ada sideway dulu. Selalunya akan ada sideway yang panjang ataupun pendek sebelum ada pergerakan yang besar. Kalau lagi panjang dia punya sideway, akan lagi besar pergerakan dia. Di semua time frame. Kalau kita buka, kita akan jumpa perkara yang sama. Ya, kita akan nampak perkara yang sama. Ya. Okey. Ini lagi satu contoh. Sideway yang panjang. Tiba-tiba Bollinger Band terbuka sebab ada pergerakan yang besar. Ada pergerakan yang besar, pasti BB akan terbuka. Ya, BB akan terbuka. Jadi bila kita nampak BB tu dah mula kembang, BB mula kembang dan candle close di luar BB, dia memberitahu kita momentum sedang kuat pada masa tersebut. Okey, jangan kita tunggu BB yang close di luar BB, candle yang close di luar BB ketika BB mendatar. Dan kita ingat, oh ni nak turun lagi. Candle close kat luar BB ni nak turun. Dia masa ni tengah sideway. Dia tak akan turun, dia akan main-main dekat dalam tu aja. Tetapi kalau kita jumpa macam ni, candle close kat luar BB, yang condong ke bawah, yang terbuka besar, maknanya dia akan meneruskan perjalanan. Sekurang-kurangnya 3-4 batang candle mesti nak turun lagi. Diikut di time frame mana yang kita buka. Okey, mana time frame yang kita buka. Kalau kita buka di 1 hour, ada 3-4 jam lagi dia boleh naik. Kalau di H4, 3-4 batang dah 12-16 jam dah. Ya, ikut time frame mana yang kita buka. Tapi Bollinger Band tetap akan menunjukkan perkara yang sama. Ketika BB mendatar, benda yang sama berlaku di H1, dia berlaku yang sama dekat daily, dekat weekly, dekat monthly, 15 minit, 1 minit, tetap sama. Okey? Okey, kita kalau dah habis tu, kita stop sikit. Okey, kita sambung sikit lagi berkenaan dengan Bollinger Band. Okey, kita nampak tadi keadaan di mana BB yang sedang menegak, BB yang sedang menurun dan BB yang sedang mendatar. Okey, kita nampak perbezaan ni. Kita boleh nampak perbezaan ketika BB yang menegak, BB yang mendatar, BB yang menurun. Okey. Alright. Kita nak tambah sikit berkenaan dengan BB yang candle yang close di luar daripada BB yang sedang menegak ataupun yang sedang menurun. Okey, kita faham bahawa candle yang close di luar BB,
candle yang close di luar bibi, ketika bibi yang sedang menegak, kita besarkan sikit chart ni. Candle close di luar bibi yang sedang menegak menandakan bahawa ada momentum. Okey. Candle yang close di luar bibi yang sedang menurun menandakan ada momentum untuk terus turun. Ya, kita tengok lagi banyak contoh. Candle yang curam ke bawah, turun ke bawah, ada candle close di luar bibi menandakan ada momentum untuk terus turun. Kalau bibi yang tegak ke atas, ada candle close di luar bibi, maknanya ada momentum untuk naik ke atas. Ini lagi contoh dia. Candle yang close di luar bibi yang sedang tegak. Candle tu sedang berada di luar bibi dan bibi ni tadi, top bibi juga tegak ke atas. Itu menandakan ada momentum. Kita kena ingat tu. Kita kena ingat. Itu sangat mustahak. Bibi yang sedang menegak dan bibi yang sedang menurun. Bibi yang menurun ada candle close di luar bibi menandakan ada momentum untuk turun. Bibi yang tegak ada candle close di luar bibi maknanya ada momentum untuk terus naik. Dua perkara tu kita kena ingat. Tetapi kalau bibi yang mendatar, dia bukan macam tu. Bibi yang mendatar, flat macam ni, dia mendatar saja. Ada candle close di luar bibi. Dia bukan nak sambung perjalanan turun. Dia nak patah balik. Kalau ada candle yang close di luar bibi, top bibi atas, cucuk macam ni pun, dia akan turun balik bawah. Ketika mendatar, sangat berbeza dengan ketika menegak ataupun menurun. Okey? Saya nak ambil cerita sikit, nak sambung sikit berkenaan dengan momentum ni tadi. Candle yang disebutkan candle momentum. Candle yang close dekat luar bibi, yang kita katakan, yang kita namakan sebagai candle momentum. Candle yang close di luar bibi yang kita namakan sebagai candle momentum. Ini namanya adalah candle momentum. Ataupun dia menunjukkan kekuatan untuk naik tadi tu ada. Dia ada kekuatan untuk naik, untuk meneruskan perjalanan. Jadi bermaksud dekat sini, kalau sekiranya dia bibi ni, syarat dia kita nampak adalah candle close dekat luar bibi dan bibi ni adalah tegak. Ataupun bibi dia condong ke bawah. Ni bibi tegak dan ada kalanya bibi condong ke bawah. Dua keadaan. Tapi memberi maksud yang sama. Kalau dia tegak ke atas, bibi keluar di luar bibi, dia nak naik. Kalau dia condong ke bawah, candle close kat luar bibi, dia nak sambung turun. Dua perkara yang rupa dia bentuk berbeza. Sebab satu naik, satu turun. Tapi dia punya implikasi dia adalah sama. Dia nak terus naik ataupun nak terus turun. Ketika bibi condong ke bawah, ada candle close di bawah, luar bibi, dia nak terus turun. Kalau sedang naik, bibi yang tegak, ada candle close kat luar bibi, dia nak sambung perjalanan. Jadi dia memberitahu pada kita, momentum ni tadi adalah kekuatan. Ada kekuatan untuk dia naik. Sampai satu ketika, kita lihat semua duduk dekat luar, sampai satu ketika dia mula masuk ke dalam bibi, dan dia tak keluar lagi dah. Saat ini yang kita katakan tidak ada momentum. Ataupun kita kata hilang volume. Nanti kita akan belajar market hilang volume. Salah satu signal dalam BBMB, market hilang volume ataupun MHV. Masih bila keadaan dia? Bila mula masuk ke dalam BB. Candle yang duduk di dalam BB, seperti keadaan ketika BB yang mendatar, dia tidak ada momentum. Yang ini dia duduk di dalam BB. Dia nak ada pergerakan. Kalau dia nak mula bergerak, dia mesti duduk di luar BB. Kalau dia nak naik, dia mesti duduk di top BB, di luar top BB. Kalau dia nak turun, dia mesti close di lower BB. Faham Faham itu? Yang itu kita kena faham. Konsep tu kita kena faham. Sebab dia tidak akan bergerak naik ke atas ataupun turun ke bawah kalau dia berada di dalam BB. Dia mesti berada di luar daripada BB. Sama ada dekat top BB ataupun di lower BB. Untuk menyambung perjalanan turun, untuk menyambung perjalanan naik. Nak naik, dia mesti close di atas top BB. Dia nak turun, dia mesti close di bawah lower BB. Maknanya ada momentum. Kalau dia berada di dalam BB, dia tidak ada momentum. Dia akan ulang-alik masuk antara top BB, lower BB, top BB, lower BB. Sehinggalah bila dia berjaya close di luar BB dan mula terbuka, BB ni mula menegak ataupun BB mula condong, baru ada pergerakan. Dalam keadaan masa yang macam ni, dia naik sampai top BB, dia tak berjaya close ke atas BB, ataupun dia turun ke bawah, dia tak berjaya break lower BB. Jadi dia tidak ada momentum. Keadaan ini adalah keadaan di mana tidak ada momentum, sideway. Masa sideway tidak ada momentum.
Sini. Dia break. Tetapi dalam keadaan BB mendatar, dia tidak akan sambung perjalanan. Dia nak turun atau nak naik, mesti kena ada momentum. Jadi candle-candle yang close di luar BB, yang sedang menegak, yang sedang condong, itulah momentum. Jadi ada momentum, ada pergerakan. Tak ada momentum, tak akan ada pergerakan. So bila dalam keadaan satu-satu pergerakan, contoh seperti sekarang, candle close kat luar BB, dia masuk dalam tak ada momentum, tapi dia tendang balik, dia close balik dekat luar BB, dan momentum makin menaik. Makin menaik, makin menaik, makin menaik. Sebab tidak ada lagi tanda-tanda untuk turun. Kalau kita tengok daripada BB ni tadi, kalau kita tengok daripada BB ni tadi, kita boleh nampak ada satu line yang akan menunjukkan pada kita trend semasa di dalam time frame yang kita buka ni. Time frame yang kita buka ni adalah time frame 1 hour. Mid BB ni sangat mustahak. Selain dia jadi macam pemisah persempadanan di antara buying zone dengan selling zone, dia juga memberi indication kepada kita. Dia menunjukkan arah ke mana ni. Dia tegak ke mana. Dan tidak ada candle yang berjaya melepasi dia. Kita tahu candle yang berada di dalam kawasan di antara mid BB ke top BB ni adalah kawasan buying zone. Jadi dia menunjukkan tegak ke atas. Mid BB ni sendiri tegak. Jadi dia menandakan bahawa ini adalah uptrend di dalam time frame yang kita buka sekarang. Okey? Dan bila mid BB ni tadi berkeadaan mendatar saja, dia memberitahu pada masa ini adalah masa sideway. Mid BB ni tadi akan memberitahu kita sesuatu. Kalau dia condong ke bawah, itu adalah penanda yang trend dia adalah downtrend di dalam time frame yang kita tengok. Dan kita sebut tadi, candle yang close luar BB momentum. Sama ada dia sedang menegak atau sedang menurun. Di semua time frame sama. Kalau kita buka di weekly pun sama. Candle yang close di luar BB menandakan momentum untuk turun. Dia nak pergi naik, dia kena close dulu, masuk ke dalam zone buy. Sekarang ni dia berada di dalam zone sell. Jadi dia masih lagi selling. Dia nak pergi ke buy, dia mesti langgar dulu mid BB ni. Dia kena masuk ke dalam zone buy. Baru boleh dia akan naik. Okey? Di semua time frame sama. Kalau candle close di luar BB, menandakan momentum nak naik. Tapi syarat dia, BB ni pun kena menegak. Kalau BB mendatar macam ni, dia cucuk, dia akan patah balik. Dia cucuk ke atas, dia akan patah balik. Cucuk bawah, dia akan patah balik ke atas. Dan bila candle close dekat luar BB, menandakan momentum untuk turun tu kuat. Tak kira lah mana time frame yang kita buka, keadaan dia tetap sama. Bila candle close di luar BB yang sedang menegak, menandakan itu adalah momentum untuk naik tu kuat. Di semua time frame yang kita buka, kita akan nampak perkara yang sama. Dan zone ni tadi antara mid BB ke top BB juga sama. Bila candle berada dekat bawah, bermaksud kita hanya mencari peluang untuk sell. Dan mid BB tadi di dalam time frame yang kita buka ni, kalau dia condong ke bawah, memberitahu bahawa ini adalah keadaan menurun ataupun downtrend. Bila dia berkeadaan menegak, itu adalah keadaan uptrend. Di dalam time frame yang kita buka. Kalau 1 minit, 1 minit lah. Kalau 15 minit, 15 minit lah. Okey? Itu tambahan apa yang saya nak cerita tadi. Okey, jadi clear candle yang close di luar BB ketika menegak ataupun ketika sedang condong. Adalah dua perkara yang sama, walaupun satu downtrend, satu uptrend. Tetapi keadaan semasa dia flat ketika BB mendatar, dia memberi gambaran yang sangat berbeza berbanding dengan BB yang menegak ataupun sedang condong. So, kita ada dua keadaan yang kita kena ingat. Yang pertamanya adalah BB yang menegak ataupun menurun. Itu satu keadaan di mana dia memberitahu kita ada momentum. Biasanya pada masa ketika BB menegak atau BB condong, ada candle momentum. Ikut saja candle momentum ni tadi. Tetapi lagi satu keadaan yang kedua adalah ketika BB yang mendatar. BB yang mendatar memberitahu bahawa kita tidak ada momentum. Keadaan sideway. Dia akan bermain di antara top BB ke lower BB, top BB ke lower BB. Okey. Dua keadaan itu memberi maksud yang berbeza. Kalau dia tegak atau condong, momentum kuat. Kalau dia flat, tidak ada momentum.
Dan semasa tidak ada momentum ni tadi, kalau ada candle yang cucuk keluar daripada top BB, dia akan turun ke bawah. Sekurang-kurangnya dia akan cari BB. Kalau dia cucuk lower BB, dia akan naik balik mencari top BB. Sekurang-kurangnya dia akan sampai ke mid BB. Okey, itu juga adalah salah satu daripada kita punya signal di dalam BBIB. Itu signal ekstrim. Ekstrim ketika BB mendatar. Ya, kalau dia cucuk top BB, TP dia kita dekat mid BB. Kalau dia cucuk ke bawah, TP kita dekat mid BB juga. Ketika BB mendatar sahaja. Tetapi kalau sekiranya BB yang sedang tegak atau yang sedang curam, dia close kat luar BB. BB yang sedang tegak ada candle close kat luar BB, jangan masuk sell. Itu adalah momentum kuat nak naik. Kita hanya cari peluang untuk buy. Ataupun candle close luar BB yang condong, kita jangan masuk buy. Kita hanya cari peluang untuk sell. Okey, faham itu ya? Dua perkara ni sangat mustahil untuk kita faham. BB mendatar berbeza dengan ketika BB menegak ataupun sedang menurun. Itu dua perkara yang kita kena ingat ya. Okey, kalau itu clear, kita akan sambung dengan next, dengan moving average.